Dalam video ini, kami akan menerangkan Super Me. Filem ini menceritakan kisahnya daripada seorang penulis skrip yang bergelut yang menemui keupayaan lumayan untuk membawa barangan antik daripada miliknya impian ke dunia nyata. Tetapi, adakah ada akibat di luar kuasanya? Mari kita ketahui dalam Super Me. Super Me mengisahkan tentang seorang lelaki bernama Sang Yu yang menghadapi masalah tidur. Sang Yu pernah menjadi penulis skrip yang berpengalaman. Tetapi keupayaannya untuk menulis cerita semakin berkurangan kerana dia mengalami mimpi ngeri sepanjang 6 bulan lalu yang membuatkan dia terlalu takut untuk menutup matanya. Dalam mimpinya, Sang Yu sentiasa dikejar oleh seekor makhluk hitam yang besar dan menakutkan. Miliknya, mimpi ngeri terasa begitu nyata dan membuatkan dia berasa sangat kecewa. Pada suatu hari, rakan sekerja Sang Yu, San Ge, memintanya untuk segera menyelesaikan projek skrip yang sedang diusahakannya kerana dia telah membayarnya terlebih dahulu. Tetapi skripnya masih belum selesai, dan Sang Yu sedang menghadapi masalah ekonomi kerana wang daripada San Ge telah dibelanjakan untuk rawatan gangguan tidur yang teruk. Semua wangnya telah dibelanjakan untuk semua jenis rawatan tidur, tetapi mimpi ngeri itu terus datang kembali menghantui dia. Malah Sang Yu tidak dapat lagi membayar sewa rumah itu sehingga dia akhirnya diusir. Dia sentiasa berasa lapar kerana dia tidak mempunyai wang untuk membeli makanan yang mencukupi. Pada suatu hari, Sang Yu, yang cuba menulis di sebuah restoran, tiba-tiba didekati oleh makhluk hitam jahat yang selalu menyerangnya di alam mimpi. Makhluk itu cuba mencekiknya hingga mati. Tetapi kemudian dia tersedar bangun dan menyedari bahawa ia hanyalah mimpi ngeri kerana dia telah tertidur seketika. Sang Yu, yang semakin teruk dalam keputusasaan dan sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Kemurungan akhirnya memilih pilihan untuk membunuh diri dengan melompat dari bumbung bangunan tinggi. Walau bagaimanapun, percubaan membunuh diri beliau telah digagalkan oleh makanan jalanan penjual. Penjual makanan kemudian menghampiri dan memberinya makanan sambil menasihatinya supaya tidak membuat keputusan terburu-buru untuk menamatkan hidupnya. Sang Yu kemudian memberitahu tentang masalahnya, termasuk gangguan tidur dan mimpi ngeri yang sering dialaminya. Lelaki tua itu kemudian menasihatinya supaya cuba bangunkan dirinya apabila dia berada di alam mimpi. Orang tua itu berkata bahawa dia perlu meyakinkan dirinya bahawa dia bermimpi, supaya makhluk hitam yang menakutkan tidak akan dapat mencederakannya dan dia boleh bangun dari tidurnya tidak lama lagi. Di dalam petang, Sang Yu memutuskan untuk menjual telefon bimbitnya untuk membeli makanan di pasar mini. Selepas itu, dia duduk di luar pasar mini sambil menjamah makanannya. Tetapi kemudian makhluk hitam yang menakutkan itu muncul semula. Makhluk itu menyerang dan menikamnya dengan pedangnya. Sang Yu, yang menyangka bahawa dia sedang tidur dan bermimpi, lalu teringat kata-kata orang tua itu. Dia meyakinkan dirinya bahawa dia hanya bermimpi. Dia akhirnya berjaya tersedar dari mimpinya, dan figura yang menakutkan itu hilang. Tetapi kejadian itu meninggalkan satu keanehan, pedang makhluk yang digunakan untuk menikamnya tidak hilang. Sang Yu segera mengambil pedang jauh. Memandangkan bentuknya unik dan antik, dia berhasrat untuk menjual pedang itu kepada pasar lambak. Peniaga antik di sana terpukau dengan pedang yang dibawanya. Tetapi kerana mereka tawar-menawar di harga rendah, Sang Yu tidak menjual pedang kepada mereka. Akhirnya, Sang Yu datang ke kedai antik itu agak bergaya dan berjaya menjual pedang itu dengan harga 20,000 yuan. Selepas mendapat wang yang cukup, dia segera mengisi perutnya dengan pelbagai hidangan lazat yang tidak pernah dimakannya sebelum ini. Bukan itu sahaja, dia juga membeli beberapa pakaian baharu dan komputer riba, serta menyewa bilik mewah di sebuah hotel 5 bintang. Penampilan Sang Yu secara drastik selepas dia mencukur misai dan janggutnya. Dia melihat lebih kacak dengan rambut yang tersusun rapi. Dia kemudian berfikir untuk mendapatkan wang semula dalam cara yang sama. Malah dia mengambil pil tidur untuk membantunya tidur dengan cepat. Sang Yu mempunyai yang lain mimpi. Kali ini, dia berada di hotel tempat dia menginap. Tidak seperti dahulu, di mana dia sentiasa berada. Takut apabila bermimpi, dia kini lebih bersedia kerana dia sudah mempunyai matlamat. Dalam mimpinya, dia berjalan di koridor hotel sambil menyusun beberapa perabot antik di koridor hotel yang dia boleh jual. Namun, sebelum dia membuat pilihan, makhluk hitam jahat itu muncul semula dan menyerangnya dengan kapak besar dengan pemegang emas.
Apabila kapak itu mengenai dadanya, dia segera cuba menyedarkan dirinya semula, tidak menghiraukan kesakitan yang menyengat yang mencengkam tubuhnya. Tidak panjang selepas itu, dia akhirnya bangun di atas katil sambil memegang kapak besar. Sang Yu kembali menjual kapak kepada kedai antik tadi dan dapat duit lebih. Pemilik kedai dan salah seorang pekerjanya terkejut bahawa dia telah membawa barang antik yang tidak pernah mereka lihat di mana-mana. Sang Yu menggunakan semua wang untuk berfoya-foya dan seronok di kelab malam. Dia kembali ke bilik hotelnya, dalam keadaan mabuk. Tetapi sebelum menutup matanya, dia melihat sekilas artikel dalam majalah tentang muzium yang mempamerkan barang berharga. Barangan antik. Uniknya, apabila dia akhirnya tertidur, dia bermimpi bahawa dia berada di muzium. Sang Yu kemudian mula melakukannya pilih barang antik yang akan dibawanya ke dunia sebenar. Tetapi sekali lagi, tindakannya dihalang oleh seorang kulit hitam makhluk yang sering menghantui mimpinya. Makhluk itu membawa senapang mesin dan mencederakannya peluru. Sang Yu, yang keadaannya semakin terdesak kerana makhluk hitam itu hampir mati, dia akhirnya tidak dapat mengelak daripada bangun tanpa membawa apa-apa dari alam mimpi. Walau bagaimanapun, dia tidak semestinya berputus asa. Dia kembali tidur dengan mengambil pil tidur. Dalam mimpinya, dia bangun di muzium yang sama, dan selepas berhempas pulas mengelak peluru yang dilepaskan oleh makhluk hitam itu, dia akhirnya berjaya membawa dua barangan antik bernilai tinggi. Sang Yu kini lebih mahir berunding dan mempunyai hubungan dengan pembeli yang berani menawar barangan antik yang dibawanya pada harga hebat harga. Seorang pembeli bertanya bagaimana dia mendapat barangan antik itu. Jelas sekali, Sang Yu tidak memberitahu kebenaran dan memilih pergi untuk mengelakkan soalan. Pada suatu hari, Sang Yu secara tidak sengaja terserempak dengan San Ge sambil berdiri tepi jalan. Dia segera bertindak balas untuk melarikan diri apabila dia melihat San Ge. Tetapi pada ketika itu, dia sedar bahawa dia bukan Sang Yu yang malang seperti dahulu. Sang Yu kemudian menjamu San Ge makan tengah hari di restoran mewah. San Ge masih tidak percaya Sang Yu tiba-tiba menjadi kaya. Sang Yu kemudian memberikan wang tunai sebanyak 20,000 yuan kepada San Ge untuk membuktikan bahawa dia tidak lagi miskin. Selepas itu, Sang Yu melawat sebuah kafe di tepi jalan yang dimiliki oleh seorang wanita bernama Huai. Sang Yu telah lama menyukai Huai yang merupakan kawan lamanya. Tetapi kerana dia hanya seorang miskin penulis skrip pada masa lalu, dia menjadi tidak yakin untuk mendekatinya. Sekarang keadaan telah berubah, dan Sang Yu akhirnya dapat bersembang dengan Huai tanpa rasa janggal. Huai tidak teragak-agak untuk mendedahkan kesusahan yang dihadapinya kepada Sang Yu. Huai berkata bahawa kafe itu dalam bahaya akan muflis kerana lebih sedikit pelanggan yang datang setiap hari. Pada waktu petang, Sang Yu memberitahu San Ge tentang kesukaran yang dihadapi Huai. San Ge kemudian ketawa kerana dia fikir Sang Yu boleh mendapatkannya mana-mana wanita yang dia inginkan dengan keadaannya sekarang. Tetapi Sang Yu nampaknya hanya berminat dengan Huai. Sang Yu, yang mabuk berat kemudian diiringi ke bilik hotelnya oleh San Ge. Apabila Sang Yu tertidur sepenuhnya, San Ge secara rahsia mencari bilik hotel Sang Yu, cuba mencari petunjuk tentang cara dia telah menjana wang dalam masa yang singkat. San Ge kemudiannya dikejutkan oleh Sang Yu yang bergelut masuk tidurnya. Dia mula takut dengan sikap tidur Sang Yu yang sangat janggal. Tidak lama selepas, Sang Yu bangun dengan segenggam barang kemas emas di tangannya. San Ge, yang melihat ini dengan matanya sendiri, menyangka Sang Yu kini mempunyai kuasa besar untuk mencuri barang berharga melalui alam mimpi. Keesokan harinya, Sang Yu, yang berjaya mendapatkan banyak wang daripada berburu di alam mimpi, segera membeli kafe Huai. Kerana dia tidak memahami perniagaan restoran, dia menyerahkan semua urusan pengurusan kafe kepada Huai, dan keuntungan akan dibahagikan sama rata mengikut perjanjian. Sang Yu dan Huai telah makan malam di restoran berkelas dan menikmati hidangan yang menyenangkan waktu bersama pada waktu petang. Suatu hari, Sang Yu kembali mencuri melalui alam mimpi. Tetapi kini, San Ge berkhidmat sebagai pembantunya yang akan menjaganya semasa dia bermimpi. Kali ini Sang Yu bertujuan untuk bilik selamat di bank yang dipenuhi dengan banyak wang tunai. Sang Yu sudah menyediakan 2 beg besar yang akan digunakannya untuk membawa wang itu. Makhluk hitam jahat itu muncul semula dalam dirinya bermimpi dan menyerangnya.
Tetapi kini Sang Yu lebih bersedia dan mampu melawan makhluk hitam itu. Tubuh Sang Yu tidak lagi mengalami kecederaan serius, dan dia berjaya bangun dari impiannya dengan mudah. Keesokan harinya, Sang Yu datang ke kafe Huai, sibuk dengan begitu ramai pelanggan. Tanpa disedari oleh Huai, San Ge sedang mengagihkan wang tunai kepada orang ramai dengan syarat mereka terpaksa melakukannya. Menghabiskan wang di kafe Huai. Ia adalah idea Sang Yu untuk membuat Huai kembali teruja untuk menjalankannya perniagaan dan berasa lebih bahagia. Bukan itu sahaja, Sang Yu juga secara rahsia menyelipkan beg yang mengandungi agak banyak wang kepada penjual makanan lelaki tua yang pernah membantu dan memberinya makanan. Sang Yu meneruskannya mencuri melalui alam mimpi. Kali ini, dia mencuri kereta sport mewah yang dibawanya secara ajaib ke alam nyata. Dia kemudian menggunakan kereta itu untuk keperluan hariannya, termasuk membawa Hua pulang selepas itu bekerja di kafe dan mengajaknya berkencan. Hubungan Sang Yu dan Hua semakin rapat semakin dekat dari hari ke hari. Sang Yu turut menerima cadangan Hua untuk menulis skrip. Singkat cerita, Sang Yu berjaya menjadi seorang penulis terkenal dan membuat Hua sangat berbangga dengannya. Walaupun dia telah menjadi seorang penulis yang berjaya dan terkenal, Sang Yu masih meneroka alam mimpi dan mencuri barang berharga. Kali ini, dia terjaga di dalam sebuah gua besar yang dipenuhi dengan khazanah. Apabila Sang Yu sedang meneroka gua untuk mencari harta itu, dia melihat seorang lelaki misteri sedang duduk diam. Lelaki itu sangat berkulit pucat, dan apabila dia cuba mengambil tali pinggang emas yang dipakai lelaki itu, tiba-tiba tangan lelaki itu bergerak dan menyentuh dadanya. Sang Yu kemudian meninggalkan gua dengan menyedarkan dirinya daripada tidurnya. Selepas kejadian itu, Sang Yu mula berasa bosan. Dia memberitahu San Ge bahawa dia akan bersara tidak lama lagi daripada melakukan perkara ini kerana harta karun yang dia kumpul setakat ini agak banyak. San Ge sebaliknya menyuruh Sang Yu mengumpul lebih banyak wang untuk membina menara yang tinggi dan megah, yang kemudiannya akan digunakan untuk menempatkan orang miskin yang telah tiada tempat tinggal. Sang Yu hanya tersenyum lebar mendengar idea San Ge. Suatu hari, Sang Yu dan Hua berada di atas bumbung bangunan untuk menikmati pesta bunga api yang meriah di langit malam. Selepas itu, Sang Yu memandu Hua pulang ke rumahnya dan singgah sebentar. Sementara menunggu Hua yang berada di dalam tandas, tiba-tiba sebilah pedang muncul entah dari mana dan menikam Sang Yu di dada. Pedang itu hilang dalam sekelip mata, tetapi luka di dada Sang Yu sangat nyata. Disebabkan ini, dia bergegas pulang tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada Hua. Tiba di hotel, San Ge kemudian menghampiri Sang Yu, yang kelihatan ragu-ragu. Sang Yu kemudian memberitahu tentang kejadian yang berlaku kepadanya di rumah Hua dan berpendapat bahawa itu adalah membalas dendam untuk semua kecurian yang telah dilakukannya melalui alam mimpi. Sang Yu pun teringat kembali kepada lelaki misteri yang menyentuh dadanya di alam mimpi dan beranggapan bahawa semua yang berlaku kepadanya hari ini berkaitan dengan mimpinya yang lalu. Apabila dia hendak pergi tidur, Sang Yu meminta San Ge untuk tidak menemaninya kali ini kerana dia tidak akan melakukannya benda. San Ge mematuhi kehendak Sang Yu dan meninggalkannya sendirian. Dalam mimpinya kali ini, Sang Yu berada di atas bumbung bangunan pencakar langit. Di sana dia melihat seseorang berdiri membelakanginya. Apabila Sang Yu menghampiri orang itu, betapa terkejutnya dia apabila mengetahui orang itu adalah dirinya sendiri perlahan-lahan mula runtuh. Sang Yu kemudian bangun dan mendapati seluruh badannya ditutup dengan luka. Keesokan harinya, Sang Yu menuju ke kafe Hua dan tiba-tiba mendapat satu lagi serangan yang tidak kelihatan pada mukanya. Tidak lama kemudian, seseorang menyerangnya dari belakang dan membawanya pergi dengan sebuah kereta. Ternyata orang yang menculik Sang Yu ialah ahli Samsung yang diketuai oleh seorang lelaki bernama Qiang. Qiang mendapat maklumat tentang Sang Yu daripada seorang pekerja yang bekerja di kedai antik tempat dia pernah menjual barang curinya dari alam mimpi. Sang Yu kemudian menawarkan Qiang $10 juta kepada membebaskan dirinya dan tidak lagi mengganggunya. Keesokan harinya, San Ge datang ke tempat yang ditetapkan mengikut kepada arahan Sang Yu. Tetapi sebaliknya, San Ge telah diculik oleh orang Qiang dan ditawan dengan Sang Yu. Sang Yu juga mendedahkan kepada Qiang bahawa dia hampir mati, dan apabila dia mati, Qiang boleh mengawal semua hartanya.
Qiang kemudian membawa Sang Yu dan San Ge ke bilik hotel Sang Yu untuk membuktikannya perkataan. Ternyata bilik hotel Sang Yu kini seperti sebuah penthouse yang sangat luas dan tersergam indah di mana terdapat banyak khazanah bernilai tinggi yang dia kumpulkan melalui alam mimpi. Pada masa yang sama, Hua melawat hotel dan berkeras untuk bertemu dengan Sang Yu. Melalui talian interkom di kaunter penerimaan tetamu, Sang Yu memberitahu Hua untuk meninggalkan hotel. Tetapi Hua berkeras apabila melihatnya, dan apabila dia tiba di bilik ini, dia telah ditawan oleh anak buah Qiang. Hua mencuba untuk melawan apabila anak buah Qiang cuba mencederakannya. San Ge tidak mensia-siakan peluang untuk membebaskan diri dan mula menyerang anak buah Qiang yang lain. Konflik yang sengit tidak dapat dielakkan. Sang Yu dan San Ge cuba melawan anak buah Qiang, yang lebih ramai dan juga bersenjata. Tetapi mereka tidak berputus asa. Malah walaupun badan mereka dipenuhi luka, mereka masih cuba melawan Qiang dan anak buahnya untuk melarikan diri. Akhirnya, mereka berjaya melarikan diri daripada Qiang dan orang-orangnya, walaupun San Ge terpaksa mengalami luka tikaman yang teruk di perutnya. Sang Yu, Hua dan San Ge juga cuba menyelamatkan diri daripada mengejar Qiang dan anak buahnya dengan kekuatan yang masih ada. Apabila dia sampai di tangga, San Ge, yang tidak lagi kuat untuk berlari, akhirnya mengorbankan dirinya. Dengan kekuatan yang masih ada dia cuba menghalang Qiang dan orang-orangnya supaya Sang Yu dan Hua dapat melarikan diri dari situ. Sang Yu tidak dapat mengelak daripada meninggalkan rakannya. San Ge akhirnya mati selepas dibunuh oleh orang Qiang. Apabila mereka berjaya sampai ke tempat yang lebih selamat, Sang Yu tiba-tiba jatuh pengsan dan bermimpi lagi. Kali ini, dia berada di tempat yang dipenuhi batu. Dia kemudian mengimbas kembali semua peristiwa dalam hidupnya, dari semasa dia masih menderita kemiskinan, sehinggalah dia tiba-tiba kaya. Dia menyedari bahawa semua penderitaan di penghujung hayatnya. Pembalasan atas kerakusannya, Sang Yu cuba tersedar dari mimpinya. Tetapi usahanya terus gagal sehingga akhirnya, dia berpaling menjadi raksasa yang menakutkan. Dia kemudian mendapat parang yang segera digunakannya untuk memusnahkan tembok pemisah antara mimpi dan dunia nyata. Dinding itu menghala ke bilik hotel Sang Yu, tempat Qiang dan anak buahnya masih mengumpul harta. Raksasa Sang Yu kemudian menyerang Qiang dan kumpulannya dan membunuh mereka semua. Apabila raksasa itu hendak membunuh Sang Yu, yang terbaring tidak berdaya di atas lantai, dia cuba untuk membangunkan dirinya dengan berkata, "Saya bermimpi," dan serta-merta Sang Yu tersedar daripada mimpinya. Semua benda yang dibawanya melalui alam mimpi serta-merta hilang tanpa jejak. Sang Yu nampaknya untuk mengulangi masa sebelum dia mendapat objek ini dari alam mimpi. Hua mengetahui itu Sang Yu mengalami masalah ekonomi, kemudian menawarkan dia pekerjaan untuk membantunya menjaga kafe. Perlahan tetapi pasti, kehidupan Sang Yu beransur-ansur bertambah baik. Kini Sang Yu tidak mengalami mimpi ngeri lagi dan boleh menyambung semula projek skripnya dan menjana sedikit wang. San Ge juga tidak mati kerana masa telah berulang. Pada suatu hari, ketika Sang Yu sedang menaik skripnya di kafe Hua, dia melihat seorang lelaki tua menjual makanan. Dia menghampiri lelaki itu, berniat untuk menyambutnya. Tetapi kemudian, penjual makanan memulangkan beg berisi wang yang diberikan Sang Yu kepadanya secara rahsia. Sang Yu kemudian terkejut kerana wang itu sepatutnya juga hilang, kerana semua wang dan harta karun yang dia curi alam mimpi musnah. Penjual makanan kemudian memberitahu Sang Yu bahawa dia juga pernah mengalaminya perkara yang sama dengan dia. Lelaki tua itu juga menunjukkan parut yang didapat daripada kejadian aneh itu. Selepas penjual makanan itu berkata bahawa dunia yang Sang Yu percaya adalah realitinya, perlahan-lahan kuda pergi dan bertukar menjadi lokasi berbatu di mana dia terperangkap di alam mimpinya. Filem itu tamat. Sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Untuk tonton filem-filem lain sila lawat playlist channel kami. Terima kasih.